Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah dan kurnianya. Pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk menyaksikan program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Apa khabar mak-mak kita, ayah-ayah kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita? Alhamdulillah, harapnya semua baik. Kekal di rumah, stay safe, stay at home. Kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Kita nak update kes terbaru COVID-19 di Malaysia. Kes baharu yang dicatatkan sehingga semalam 19/8 2021 22,948 kes, dan alhamdulillah kes sembuh baharu 21,720, dan duka cita dimaklumkan kes kematian baharu 178 orang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita doakan mereka ditempatkan bersama dengan para syuhada dan juga para solehin. Amin ya rabbal alamin. Baik, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, dah baca Quran ke belum? Kalau belum baca Quran, jangan risau, jangan bimbang. Hari ini kita nak baca ayat suci Al-Quran dan juga kita nak mentadabur ayat suci Al-Quran. Dengan siapa agaknya ya? Baik, kita bawakan kepada anda guru saya, tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Pagi ni rasa bersemangat para penonton dengan Da'i Aiman yang penuh energi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Zarifi kerana bersama dengan kita pada hari ini. Biasanya kalau Ustaz Zarifi tampil ni, mak-mak dah siap dah. Orang kata lepas main subuh tadi, tak sempat buka telekong, duduk dengan Quran, duduk depan TV, di dalam Tanyalah Ustaz, nak dengar Ustaz Zarifi bertaranum. Betul tak mak-mak? Betul. Baik, alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak membicarakan surah Asy-Syura ayat 13 sehingga 16. Kita dalam topik tafsir dan taranum. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jika ada sebarang kemusykilan, boleh ajukan soalan di Facebook page Tanyalah Ustaz TV3, dan boleh call kita di nombor yang tertera di bawah sana. Baik para penonton, baik, ada yang dah standby dengan Al-Quran. Kalau belum lagi, pergi ambil Quran sekarang. Lepas ni kita nak bicarakan surah Asy-Syura ayat 13 sehingga ayat yang ke-16. Baik Ustaz, bila kita sebut tentang Al-Quran, ia merupakan satu penenang jiwa dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, sebelum kita nak mulakan perbincangan kita dalam surah Asy-Syura ayat 13 hingga 16, ada orang request Ustaz, penonton-penonton kita tu nak dengar dulu suara Ustaz. Boleh ke? InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita nak mulakan dengan taranum surah Asy-Syura ayat yang ke-13 dulu kot saya. Ya, ayat 13. Okey, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Da'i Aiman dan para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, mari kita mulakan pagi kita. Tadi kita membaca surah Yasin bersama-sama. Sekarang ini kita lihat pula surah Asy-Syura ayat nombor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. InsyaAllah Ustaz. Ni Sadaqallahul Azim. bacaan ni jenis apa ni Ustaz? Masya-Allah, ini Taranum apa taranum tu? Hijaz. Hijaz. Masya-Allah. Sedap kita dengar Ustaz. Allah, mudah-mudahan. Sini persilakan Ustaz. Baik, para penonton rahmati Allah, terjemahan ayat nombor 13 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dia, iaitu Allah, telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Iaitu, tegakkanlah agama, iaitu keimanan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan itu, yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dia kehendaki ke atas agama tauhid. Allah memilih orang yang dia kehendaki ke atas agama tauhid dan memberi petunjuk buat orang yang kembali kepadanya. Baik, saudara penonton yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Surah Asy-Syura merupakan surah bernombor 42 di dalam Al-Quranul Karim. Dalam turutan 114 surah, surah Asy-Syura merupakan surah bernombor 42. Kemudian, surah ini saudara mengandungi 53 ayat dari Aiman. 53 ayat. Yes. Pagi ini kita ayat nombor 13 hingga ayat nombor 16. Baik, para ulama Al-Quran, cintanya mereka kepada Al-Quran, para penonton, mereka membilang jumlah-jumlah kalimah di dalam surah Asy-Syura ini. Setelah dihitungnya, dibilangnya 866 kalimah yang terkandung di dalam surah Asy-Syura. Bukan setakat itu dari Aiman, dihitung juga jumlah huruf di dalam surah Asy-Syura. Huruf pun kira juga. Huruf pun kira juga. 3088. 3088 huruf. Baik, saudara yang rahmati Allah, Asy-Syura, Asy-Syura, apa maksudnya? Asy-Syura, kita pernah dengar kan perkataan syura, maknanya ialah mesyuarat lah. Mesyuarat, perbincangan, makna itu objektif surah Asy-Syura ini. Dan nama surah ini disebut nanti kita akan bertemu ketika ayat nombor 38. Kerana pada waktu itu diceritakan tentang peristiwa Bai'ah Aqabah yang berlaku pada tahun ke-9 kenabian. Baik, saudara rahmati Allah, kita lihat pada ayat nombor 13 ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, Allah telah mensyariatkan kepada kamu agama. Maknanya dalam hidup kita sebagai manusia, para penonton rahmati Allah, Allah Taala memberikan kepada kita jalan, jalan syariat untuk membimbing kehidupan kita, termasuklah urusan rohani kita, urusan kehidupan kita. Ada sebuah syariat yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kepada hidup kita. Kerana itu para penonton, hebatnya Islam ini, Islam mengajarkan kepada kita sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda, ada kaedah, ada petunjuk, ada garis panduannya. Sebagai contoh dari Aiman, kita nak salat, ada syariatnya. Salat mana boleh ikut suka kita, tak boleh. Salat mestilah mengikut panduan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah, kata Nabi, seperti mana aku salat. Jadi apabila kita salat, takbiratul ihram, Allahu akbar, sampailah salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, semuanya
ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpandukan kepada dalil umum dalam Al-Quran tentang kewajipan bersalat. Maknanya dalam setiap sempadan, dalam setiap aspek hidup kita ini ada syariat yang membimbing kita. Wallah. Macam saya Ustaz, kalau saya saya datang ke TV3 ni Ustaz, saya buka map juga Ustaz. Walaupun dah hari-hari datang pun buka map juga. Bukan takut sesat, takut apa-apa, ada kemalangan ke, hujan ke dan sebagainya Ustaz kan? Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, kita ada Al-Quran yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Kita akan sambung lagi selepas ini Ustaz, dengan perbincangan kita yang cukup menarik, yang orang kata lepas ni mungkin Ustaz nak baca lagi. Jadi stay, jangan ke mana-mana, mak-mak kita, ayah-ayah kita, abang kita, kakak-kakak kita. Kita akan sambung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul penerang kegelapan. Kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Al-Quran panduan penunjuk jalan dalam kehidupan kita. Baik, para penonton, hari ini kita dalam topik tafsir dan taranum dalam surah Asy-Syura ayat 13 sehingga ayat yang ke-16. Tadi Ustaz dah mulakan orang kata perbincangan kita dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13 Ustaz. Yang mana Ustaz telah memberikan satu panduan kepada kita bahawa Al-Quran ini menjadi satu panduan dalam kehidupan kita. Kalau tak ada map Ustaz, mau sesat juga kita masuk sesat ke KL jalan, tu. sesat jalan. Okey Ustaz. Kita boleh teruskan lagi Ustaz? Ya, silakan. Tafadhal Ustaz. Baik, kerana itu sahabat-sahabat penonton rahmati Allah, syariat inilah yang akan membantu ataupun membimbing kita melakukan perkara-perkara yang benar pada kacamata agama. Kerana itu saudara yang rahmati Allah, ayat ini temanya, kalau kita tengok dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka telah menyatakan ayat nombor 13 surah Asy-Syura ini temanya ialah kesatuan agama. Ayatnya ialah temanya tentang kesatuan agama, menyeru kepada kita semua untuk bersatu, berpadu di atas dasar agama, iaitulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan tengok lepas ini pada ayat yang seterusnya, Allah Taala memberikan pesanan kepada kita, jangan kita bercerai-berai, jangan kita berpecah belah. Kerana itu daya iman, kalau kita tengokkan dalam Al-Quran, antara dalil yang menyeru kita supaya bersatu, contohnya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bertolong bantulah kalian di atas perkara wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di atas perkara kebaikan dan takwa. Bertolong bantu. Kamu kena tolong sesama kamu atas dua perkara ini, takwa dan kebaikan, kebajikan. Kemudian Allah peringatkan juga, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong bantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Itu satu dalil. Yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Apa lagi? Allah Ta'ala sebut, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Kamu orang beriman, orang yang bersaudara. Jangan kamu jadilah kamu orang yang mendamaikan dua pihak yang bertelingkah. Jadi ayat-ayat ini memberikan kefahaman kepada kita soal kesatuan, penyatuan, kebersamaan. Ini ialah soal penting, soal fundamental, soal asas dalam kehidupan kita. Jadi ayat inilah yang kita nak bawa dalam kehidupan kita, khususnya dalam konteks kita berkeluarga, bermasyarakat,
kita nak menjadi orang yang sentiasa mendamaikan. Wallahu InsyaAllah. a'lam. Bersatu kita teguh, Masya Allah. bercerai kita roboh. Okey. Tak puaslah dengar yang menasyid, kena bagi banyak sikit. Allahu Akbar. Baik Ustaz, dalam kita melihatkan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah sendiri pun Ustaz, antara salah satu daripada pendekatan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri Ustaz adalah memupuk kasih sayang, bersatunya mereka dalam membentuk satu kelompok Islam ataupun satu grup yang cukup utuh dengan menjalinkan kasih sayang dan kerjasama di antara mereka. Betul saya? Betul. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita nak tanya satu soalan. Oh, dah pagi ni. Dah ada soalan dah. Soalan. Alhamdulillah, kita sambut soalan. Okey, baik. Kita bersama sahabat kita Izara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Ayat 13. Mengapakah disebutkan Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh? Mengapakah Nabi Nuh tetapi bukan diwasiatkan kepada Nabi Adam? Apakah permulaan wasiat bermulanya ketika Nabi Nuh dan kaumnya yang diselamatkan ketika di bahtera Nabi Nuh, dan itulah permulaan wasiat berlaku? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Tentang dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Baik, saudara rahmati Allah, dalam ayat ini Allah Ta'ala memulakan, Allah Ta'ala kata apa? Kami telah mensyariatkan kepada kamu agama yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik, kenapa disebut Nabi Nuh, tidak disebut Nabi Adam? Soalan sahabat kita tadi. Baik, saudara rahmati Allah, seperti yang kita maklum oleh para asatizah yang mengajarkan kita sebelum ini, ada perbezaan antara Nabi dan Rasul. Ya, Rasul mereka membawa agenda untuk berdakwah kepada kaumnya. Mereka membawa risalah risalah iman, mereka berdakwah kepada kaumnya. Adapun para nabi, mereka tidak membawa risalah untuk berdakwah kepada kaumnya, tetapi para rasul mereka membawa risalah berdakwah kepada kaumnya. Baik, kerana itu tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut 5 orang rasul ulil azmi. Allah Azza wa Jal menyebut nama 5 orang rasul ulil azmi. Kalau kita tengok contohnya dalam tafsir Imam As-Sawi. Al-Imam As-Sawi dia kata apa, para penonton rahmati Allah? Kalau kita tengok kan, kenapa kalau ikut turutan Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Muhammad penutup bagi segala nabi dan rasul. Nabi Muhammad, nabi kita, junjungan besar kita, berada di penghujungnya, menutup para rasul dan para nabi. Tetapi kenapa dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla sebut apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh? Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Walladhi awhayna ilaik, dan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Sebab apa Allah Ta'ala sebut Nuh, Muhammad? Nuh permulaan, rasul yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad, rasul yang terakhir. Allah Ta'ala letak tengah-tengah. Kemudian tu rasul ulil azmi yang di pertengahan. Ya, Ibrahim, Musa dan Isa. Baik, para penonton rahmati Allah, kalau kita tengok dalam tafsir Al-Azhar juga Buya Hamka, boleh menyatakan inilah indahnya Al-Quran, indahnya kalam Allah. Allah Ta'ala telah memberikan satu petunjuk kepada kita, risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan juga rasul, penutup segala rasul dan segala nabi, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai intipati ajaran yang sama. Maknanya dasarnya sama, intipati ajarannya sama, iaitulah menyeru manusia kembali kepada Allah, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya dah permulaan itu dan penghujungnya sama. Rasul-rasul di pertengahan itu pun samalah juga.
apa yang message, apa yang dibawa oleh mereka, Ya. iaitulah membawa risalah iman daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi para penonton dan rahmati Allah, kenapa disebut 5 orang para rasul ini dengan gelaran Rasul Ulil Azmi? Yang ni saya jawab sekejap lagi. Okey. Boleh Ustaz? Kita gantung dulu. Boleh. Okey, maknanya Ustaz, janganlah kita bezakan di antara nabi-nabi ni Ustaz ya. Ya. Ni kata nabi ni ajaran lain. Nabi ni ajaran lain. Sebenarnya semuanya asas yang sama Ustaz. Sama. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat, kita nak tanya satu soalan. Boleh ke Ustaz kita Boleh, raihkan? boleh, insya-Allah. Kita bersama Nur Dahlia Biru. Adakah Allah menjelaskan mengenai kepentingan syariat kepada kaum muslimin supaya tidak berpecah belah dan tidak bermusuh-musuhan? Yang kedua, bagaimana jika ada yang sengaja tidak mahu mengikut syariat dan mengabaikan perintah Allah? Adakah mereka mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Siapakah yang bertanggungjawab menyatukan dan menjunjung tinggi perintah Islam sekiranya berlaku perpecahan di kalangan umat Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Perpecahan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih saudari Nur Dahlia Biru yang saya kira ni penonton tetap kita ya. Ya, betul, Setia Ustaz. kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya dengan kita cintakan majlis ilmu ini, para penonton dalam syurga nanti, Nabi SAW menyatakan kepada kita syurga ada 8 pintu. Salah satu pintu syurga ialah pintu ahli-ahli yang berzikir dan ahli-ahli ilmu. Jadi mudah-mudahan para penonton dengan kita setia dengan program Tanyalah Ustaz dan program-program kita ini, program halaqah ilmu ini, mudah-mudahan kita dapat masuk syurga Allah melalui pintu ahli zikir dan ahli ilmu ini. Baik. Ya, agenda kebersatuan ataupun penyatuan, kebersamaan, perpaduan itu merupakan agenda Al-Quran. Ya, dalil-dalilnya seperti yang kita sebut tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan saudara penonton, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa dasar ataupun apa asas kebersatuan ataupun perpaduan kita itu. Ya. Asasnya ialah an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Bersatu, berpadu di atas dasar agama. Syariat Allah inilah yang menyatukan kita semua. Agamalah yang menyatukan kita semua. Ya. Kan? Dan Aiman, Ya. dengan saya pun kita dah berbeza. Asal dari negeri kelahiran yang berbeza. Ustaz Kelantan. Saya Kelantan. Saya Terengganu. Terengganu. Mana jiran lah, jiran. Jiran. Okey. Sokong bola, sokong pasukan apa? Saya Selangor. Selangor. Oh, tak nak tanya saya kan? Ustaz suka apa? Manchester United. Kalau lawan tu kalahlah saya kot. Okey Ustaz. Hadirin rahmati Allah. Kita mempunyai latar belakang yang berbeza. Ya. Tabi'i kita, memang fitrah kita fitrah yang berbeza. Ya, kita berbeza. Kita ada kecenderungan masing-masing. Tetapi yang menyatukan kita tentulah ialah Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah syariat Allah Subhanahu wa taala yang menyatu padukan kita. Baik Ustaz, kita nak ulas dengan lebih lanjut berkaitan bagaimana Al-Quran ini dapat menyatukan di antara kita. Kita berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton. Buka-buka TV terus tengok Tanyalah Ustaz kan, sambil-sambil minum kopi,
makan roti canai, makan nasi lemak tu. Terima kasih mak-mak kita, ayah-ayah kita kan. Buka TV, kita dah ada hidangan rohani pagi-pagi ni. Baik para penonton, kita ada pemanggil di talian. Tak sabar dah daripada tadi dia call. Alhamdulillah dapat juga. Cik Omar. Assalamualaikum Cik Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan juga Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Ya, saya Omar Abdul Majid. Awal ya Cik Omar Alhamdulillah. Ya, selepas subuh tadi saya silakan tengok TV lah. Ni Dai. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Apa khabar Ustaz dan Dai sihat ya? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz. Bagaimana Ustaz huraikan tadi wasiat ini? Rasul dikatakan wasiat kepada Nabi Nuh tadi. Kenapa tidak kepada Nabi Adam? Dan Ustaz jelaskan ada apa? Nabi dan Rasul ini bukan Nabi itu bukan ada beza antara Nabi dan Rasul. Jadi soalan saya, apakah beza antara Nabi dan Rasul itu? Dan satu lagi saya nak tanya mengenai syariat Islam ini. Apakah syariat Islam ini diberi kepada Nabi Muhammad SAW ataupun sebelum itu? Ataupun daripada Nabi Musa, Nabi Ibrahim ke? Apakah benda ini diberikan syariat Islam ini dah ada sebelum Nabi Muhammad ataupun pada Nabi Muhammad Nabi kita SAW itu? Itu saja soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa Encik Omar ni daripada semalam lagi je dah fikir soalan ni. Sebab soalannya hebat juga ni Ustaz. Dia nak tahu beza di antara Nabi dan Rasul, dan yang keduanya, adakah Islam ini pada pensyariatan Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang lain ni nama je lain. Macam mana tu Ustaz? Baik, terima kasih Tuan Haji Umar Abdul Majid yang bertanya soalan yang sangat baik. Subhanallah, alhamdulillah. Baik, Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu tetapi tidak menyampaikan kepada umatnya. Tidak menyampaikan kepada orang lain. Ya. Tetapi Rasul, Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada para Rasul, dan tugasan kepada para Rasul ini ialah menyampaikan wahyu, risalah itu kepada kaumnya. Ya. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama. Tentu sekali seperti yang kita sebut tadi, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dan para Nabi dan para Rasul sebelumnya itu sejak Nabi Adam AS, temanya sama. Iaitulah intisari, dasarnya sama, iaitulah menyeru kembali tauhid kepada Allah. Membebaskan diri daripada syirik. Ya, membebaskan diri daripada syirik. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu saudara yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ya, jarak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ya, iman ya. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dan jaraknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 8,000 tahun. 8,000 tahun. 8,000 tahun. Ya, ini yang tercatat dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka yang mencatatnya. Jadi nak ceritanya seperti tadilah. Ya. Dan apa yang kita nak sebutkan di sini ialah para penonton rahmati Allah. Pada ayat nombor 13 itu, di penghujungnya itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Orang musyrikin ini, siapakah orang musyrikin ini? Orang Quraisy yang menyembah patung berhala, yang tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Itu disebabkan musyrikin. Ya. Mereka ini terlampau berat bagi diri mereka untuk menerima apa yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diserukan oleh Al-Quran untuk mengikut ajaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi mereka ini sangat berat. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Mereka berat. Mereka tak nak ikut apa yang dibawa oleh wahyu. Sebab apa? Para ulama tafsir menyatakan kerana mereka angkuh, mereka ego, mereka keras kepala, mereka degil. Nak mempertahankan kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka tak nak terima tu bukan tak nak bukan sebab tak nak terima kebenaran. Setelah dimaklumkan, dibagi tahu, diberikan tazkirah, diberikan inzar, diberikan amaran dan sebagainya, mereka tahu. Tetapi mereka tak nak terima juga. Kerana apa? Kerana keras kepala ataupun ego degil dalam hati. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah
selama 13 tahun. 13 tahun Nabi berada di Mekah. Dalam kitab dakwah, fiqh dakwah, para ulama telah membahagikan dakwah Rasulullah selama 13 tahun itu kepada 3 fasa, 3 kategori. Fasa yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sulit dan secara rahsia. Pada fasa ini dan iman, Rasul berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun. Lama 3 tahun ni. 3 tahun lama, Ustaz. Lama kan? 3 tahun. Jadi, bagaimana Nabi dakwah? Secara personal. Dan Nabi menjadikan rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam sebagai lokasi untuk usrah, ta'lim, tarbiyah dan sebagainya. Dan antara insan yang terawal memeluk Islam, antaranya isteri baginda Rasulullah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Uthman bin Affan, Zaid bin Harithah dan beberapa tokoh lain yang ketika fasa pertama ini, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, sekitar 40 orang sahaja yang peluk Islam. Sekitar itulah. Ya. Ya. Jadi selepas itu turun ayat Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah Taala memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah kepada kaum kerabat, kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan iman, mula-mula Nabi tak laksana lagi arahan ini. Kita faham, ya. Kita nak dakwah kepada keluarga ni lah yang paling susah. Betul. Ya, Iman? Paling susah. Paling susah. Termasuk saya, kita sebagai pendakwah, ya, nak sebut kepada isteri, nak sebut kepada anak-anak, nak sebut kepada kaum kerabat keluarga kita ni susah. Kan, kita dakwah pada orang yang tak kenal lebih mudah. Ya. Jadi apa yang berlaku selepas itu Nabi laksana kerana ini arahan Allah, memang ditolak oleh keluarga terdekat Nabi SAW. Antaranya Abu Lahab and the gang ni lah. Jadi masuk yang ketiga, tak terhenti setakat itu arahan Allah supaya berdakwah secara terang-terangan kepada ahli keluarga Nabi. Allah telah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terbuka. Alamak. Secara terbuka. Yang kedua kepada keluarga. Keluarga. Ni terbuka pula. Terbuka kepada masyarakat di Makkah. Para penonton rahmati Allah, apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan arahan Allah Azza wa Jalla ini bagaimana? Nabi telah mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya, berada di Bukit Safa. Nabi menyatakan kepada mereka itu, kalaulah saya katakan sekarang ini di balik bukit ini ada musuh yang menyerang kita semua, kalian percaya atau tidak? Para penonton, orang-orang di bawah ini, Quraisy, mereka mengatakan, kami percayakan kamu Muhammad. Ya. Kerana kamu tak pernah berbohong, kamu tak pernah berdusta sejak kamu kecil, kamu tak pernah menipu orang. Pelajarannya para penonton, kita kena jadi tiru akhlak Nabi, kena bercakap benar, jangan bohong, jangan tipu, jangan dusta. Tak ada tipu-tipu sunat ni. Tipu sunat tak ada. Maknanya kita kena cakap benar. Ya. Jadi Quraisy di bawah ini mereka percaya bila Nabi sebut begitu. Bila begitu, lepas itu Nabi sebut, aku, ya, Nabi menyampaikan yang Nabi menyatakan, Nabi menyampaikan amaran, indar tentang risalah iman itu. Bila dengar saja begitu, tuan dan puan, ini di bawah ini Abu Lahab dia bangun. Dia kata, taballaka ya Muhammad, taballaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Kamu himpunkan kami ramai-ramai hari ini ni di Bukit Safa ni semata-mata kamu nak isytiharkan yang kamu membawa ajaran kamu Muhammad. Marah betul. Kaum kerabat tu. Kaum kerabat sendiri. Ya, bangkit di tengah orang ramai. Dia marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para penonton, yang kita nak belajar akhlak Nabi ni, Nabi tak balas. Nabi tak maki balik kepada Abu Lahab ini. Kalau kita dengan iman, orang kata begitu, Allahu Akbar, kan? Kita mesti bagi balik, kan? Bagi balik. Bagi balik. Tak pun, balik terus. Balik. Nabi SAW tidak respon. Sebab apa? Saudara, Abu Lahab, dia tak ada masalah peribadi dengan Rasulullah. Dia tak ada masalah peribadi dengan Rasulullah. Tetapi Abu Lahab ini, dia bermasalah dengan siapa? Bermasalah dengan ajaran Allah. Bermasalah dengan risalah tauhid. Tengok hebatnya akhlak Nabi dan keputusan Nabi. Nabi tak maki hamun semula. Nabi bersabar. Kerana apa? Ini contoh yang Nabi nak bawakan kepada kita.
yang orang marah, yang tak boleh terima kita itu ialah kerana konten yang kita sampaikan. Jangan kita membencinya, terus kita berdakwah sehingga berterusan. Jadi inilah maksud ayatnya, bagaimana mereka ini yang tak nak ikut iman risalah tauhid ini kerana apa? Kerana mereka ego, angkuh dengan kepercayaan mereka. Wallahu a'lam. Maknanya setiap nabi akan menyampaikan risalahnya tersendiri, Ustaz. Jadi mungkin ayat yang ke-14 ni akan menyambung kisah tadi, Ustaz. Betul. Bagaimana setelah Nabi SAW berdakwah secara rahsia, kemudian kepada kerabatnya secara terang-terang. Orang kata berani mati ni, Ustaz. Alamak, dan akhirnya mendapat tentangan dari orang kata kaum kerabat sini. Mungkin ayat ke-14 ni menyambung kisah sebentar tadi, Ustaz. Tapi sebelum tu, macam biasa Ustaz, kita nak dengarkan alunan ayat suci Quran, taranum daripada Al-Fadhil Ustaz. Tapi sebelum tu, Ustaz, ini orang kata maqam apa ni, Ustaz? Maqam kalau qarar dada ya. Dada. Kita ambil maqam di atas sedikit. Di atas sikit. Okey, tafadhal Ustaz. Okey, di peringkat hidung ini insya-Allah. Ayat nombor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. Sadaqallahul azim. Ayat nombor 14. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi, kerana kedengkian antara sesama mereka. Jika tidak kerana suatu ketetapan yang telah ada dahulunya daripada Tuhanmu untuk menangguhkan azab sehingga sampai waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka itu dilaksanakan dilaksanakan. Setakat itu dulu ayat nombor 14 yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita, dan sambungannya, dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu. Ini terjemahan ayat nombor 14 dari Aiman. Wallahu a'lam. Jadi ini yang kita sebutkan ayat yang ke-14 yang menjadi satu fenomena dalam dakwah Nabi SAW. Mereka ni okey je, Ustaz. Ya. Sebelum ni orang kata tak ada masalah, orang kata tak ada isu dan tak ada pergaduhan dan sebagainya, kan? Tapi bila datangnya orang kata satu pengkhabaran berita yang benar dari Nabi SAW, ni tak boleh jadi ni. Ini tak boleh jadi. Habislah kita nanti Muhammad naik jadi pemimpin, Muhammad naik menguasai tempat kita ni, habislah duit kita, habislah kedudukan kita, habislah kita. Macam mana ni? Jadi mungkin Ustaz boleh ceritakan dengan lebih lanjut berkaitan dengan ayat yang ke-14. Dipersilakan Ustaz. Baik, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat nombor 14 ini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana resam orang-orang yang menolak Islam, menolak agama, konten ajaran tauhid ini setelah mereka diberikan peringatan. Setelah mereka diberikan peringatan. Baik, kita ambil contoh kisah umat Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Baik, para penonton, kisah tentang umat Nabi Lut ini, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ia mengikut Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi, dalam Al-Quran kisah tentang umat Nabi Lut ini diulang-ulang sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Baik, saudara penonton, kalau kita tengok kisah tentang umat Nabi Lut ini, Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan kalau kita tengok dalam riwayat, sebagai contoh, Syekh Sya'rawi menyatakan sepanjang tamadun umat manusia ini, kita tahu kan kisah umat Nabi Lut ini, mereka melakukan jenayah, iaitulah jenayah homoseksual, seks sejenis. Ya. Jadi Al-Imam Syekh Sya'rawi menyatakan
dalam sejarah tamadun Islam, perbuatan kaum Nabi Lut yang suka sesama jenis ni, lelaki dengan lelaki ni, sangat menjijikkan, sangat keji, melampaui batas, bercanggah dengan hukum akal yang sihat dan adab, dan mereka ialah manusia pertama yang melakukan kejahatan ini. Baik, para penonton rahmati Allah. Kerana itu, kalau kita tengok dalam Qasas Al-Anbiya, sebagai contoh menceritakan perkara ini, umat Nabi Lut ni, apa yang mereka buat? Maksiat kepada Allah. Yang pertama, mereka syirik kepada Allah. Syirik Maksiat kepada paling Allah. besar sekali. Ya, paling besar, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, mereka lah pelaku pertama dalam sejarah tamadun manusia di atas muka bumi ini yang melakukan hubungan sejenis. Dua. Dan yang ketiga, mereka ini ada satu perangai jenayah. Ya. Apa yang mereka buat? Mereka suka samun orang tengah jalan. Suka samun orang tengah jalan, dan iman. Allah. Ini perangai kaum Nabi Lut. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi Lut telah menyampaikan ajaran, memberikan nasihat, memberikan inzar, amaran, memberikan ancaman, menyeru supaya kembali untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Lut pesan supaya tinggalkan perbuatan yang tidak berakhlak ini. Tinggalkan. Tapi Ustaz, apa jadi Ustaz? Apa jadi? Lepas ni. Okey, baik. Kita sambung. Para penonton kita dah macam ni, dah pegang meja dah Ustaz. Tak tahu apa jadi. Kembali selepas ini. Tajalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Buangkan yang keruh, ambillah yang jernih. Tiada yang lebih berharga selain dari perpaduan. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus menonton kita pada hari ini. Ustaz telah menerangkan ayat yang ke-13 daripada surah Asy-Syura, dan sekarang ni kita berada pada ayat yang ke-14. Tapi sebelum tu Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Masya-Allah, alhamdulillah. Boleh silakan, alhamdulillah. Okey, baik, kita bersama dengan Tuan Abdullah Osman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, dipersilakan Tuan. Ada dua perkara lah Ustaz. Pertama sekali ialah umat Islam sekarang ini susah hendak bersatu kerana salah faham. Kita ni banyak mazhab. Termasuk juga mazhab tentang Syiah dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi macam mana nak perbetulkan kerana perpecahan disebabkan oleh mazhab. Lagi satu ialah tentang bahtera Nabi Allah Nuh. Siapa menaiki masa itu, Allah perintahkan menaiki bahtera Nabi Allah Nuh, selamat. Siapa yang engkar, dia tersesat. Soalan saya, adakah bahtera Nabi Allah Nuh diibaratkan sebagai untuk kita mengambil iktibar sebagai kita? Siapa yang mengikut Quran, ajaran yang dibawa Rasulullah SAW akan selamat. Siapa yang engkar, dia masuk neraka lah. Minta pencerahan. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Abdullah Osman. Soalan orang kata yang ni memang luar kotak ni. Ustaz, yang pertama kita lihatkan bahawa dalam situasi sekarang pun Ustaz, kita ada banyak mazhab dan kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, betul Ustaz? Ya. Baik. Dan bila orang kata berbeza mazhab ni, ada setengah orang kata engkau punya salah ni, aku punya betul. Bagi bagaimana kita nak menyatukan mereka ini Ustaz? Baik, terima kasih Tuan Haji yang bertanya, juga penonton setia kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua merasai seronoknya berada di dalam majlis ilmu dan ilmu yang sama-sama kita belajar
Saya selaku pembimbing pun belajar, kita semua penonton pun belajar sama-sama, dan insya-Allah amalan kita akan dipasakkan dengan ilmu. Baik, para penonton rahmati Allah, dalam soal mazhab ya, contoh dalam mazhab fiqh dan sebagainya, teras utama kita ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang saudara dan Imam sebut tadi. Mazhab kita ataupun teras kita ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kerana itu tuan-tuan pemirsa rahmati Allah, tentunya bagi kita orang awam termasuk dari saya, yang pertama sekali, contoh dalam fiqh ya, sebenarnya perbezaan dalam 4 mazhab utama tadi ya, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah dan sebagainya. Maknanya sebenarnya ia memberikan kefahaman kepada kita keluasan dalam agama. Ya. Ya, maknanya yang berbeza pandangan itu ialah dalam perkara-perkara yang tidak mu'tamad. Ya, maknanya ada ruang untuk perbincangan ataupun ada ruang perbahasan di situ. Pun begitu dalam konteks kita di Malaysia, tentu sekalilah bagi kita orang awam termasuk dari saya, alhamdulillah sistem yang ada di Malaysia ini, kita ada jabatan mufti di setiap negeri-negeri. Ya. Dan juga kita ada majlis agama Islam di negeri-negeri kita. Jadi tentunya lah ashabus samahah, para mufti dan para alim ulama ini, mereka memberikan pandangan-pandangan hukum untuk membimbing kita. Jadi dalam konteks teras negara kita, tentulah rujukan utama kita ialah mazhab Imam Syafi'i. Ya. Jadi maknanya dalam konteks Malaysia, kita sebagai orang awam, ya, kita berpeganglah kepada pandangan ataupun keputusan yang telah ditentukan oleh pihak jabatan mufti negeri-negeri kita dan juga majlis agama Islam negeri-negeri. Jadi inilah cantiknya sistem yang ada di Malaysia untuk menyatu padukan umat Islam khususnya di Malaysia. Jadi apabila ada pandangan rasmi daripada pihak berautoriti ini, ya, dikeluarkan pandangan oleh jabatan mufti negeri-negeri ataupun majlis agama Islam negeri-negeri, jadi pandangan saya, pandangan kita semua ni tak terpakai lagi lah. Tak terpakai. Maknanya kerana apa? Kita menjadikan pandangan berautoriti tadi. Dan juga kepada kami pendakwah, kita juga mesti membawa suara yang sama, iaitulah apa yang telah diputuskan oleh ashabus samahah, para mufti tadilah, supaya kita nak menyeru kesatuan dan perpaduan tadi. Ya, jadi itu kita kena jelas. Dan tentunya para alim ulama, masya-Allah, di Malaysia khususnya, mereka ialah ilmuwan yang alim dalam bidang kefahamannya, dan sebelum satu-satu keputusan dikeluarkan, mereka ada mesyuarat, dan kalaulah isu tersebut melibatkan kumpulan pakar yang lain. Contoh, kalau isu kesihatan, sebelum pandangan ataupun keputusan fatwa di negeri dikeluarkan, akan dijemput terlebih dahulu pihak yang berkaitan. Contoh, kalau isu kesihatan, dipanggillah pihak Kementerian Kesihatan, pakar-pakar kesihatan untuk memberikan taklimat terlebih dahulu. Apakah isu sebenar yang berlaku? Jadi ashabus samahah, para mufti dan juga ahli jatuh fatwa negeri-negeri ini, mereka mengambil pandangan yang pelbagai daripada pihak yang berautoriti. Bukan sembrono. Bukan sembrono. Jadi inilah apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, fas'alu ahla dzikr. Ya, kita tanyalah ahli zikir. Ahli zikir ni ialah orang yang berilmu, ya, bila kita tak tahu. Jadi itu pertama. Baik, yang kedua tentang Nabi Nuh. Ya. Baik, para penonton rahmati Allah, ini ada kaitan yang kita sebut tadi kan, cerita kisah Nabi Nuh. Nabi Lut kan? Okay. Yang tadi Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh. Nabi Lut. Baik, kisah bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, benar, maknanya itulah menjadi satu istifadah, satu panduan kepada kita para penonton rahmati Allah, untuk kita mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti ikut amal, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menghayati, kita amal apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita. Supaya di hari akhirat nanti, tentunya lah kita semua nak bersama dengan para nabi dan para rasul. Terselamat. Ya, kita nak selamat. Nabi Nuh tu. Ya, kita nak selamat daripada azab api neraka. Jadi kisah-kisah seumpama inilah, saudara yang rahmati Allah, bila kita baca Quran, ada kisah-kisah para nabi terdahulu. Ini hebatnya Al-Quran, para penonton. Kisah-kisah terdahulu
kisah-kisah terdahulu dirakamkan dalam Al-Quran, relevan sampai bila-bila, sampai hari kiamat, relevan kisah itu sebagai petunjuk kita. Dan setiap kisah-kisah dalam Al-Quran, para penonton, kesimpulannya ialah apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kisah dalam Al-Quran ini, ia memberikan kesimpulan ialah kita nak jadi, yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita nak berada pada jalan orang yang diberikan rahmat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu rumusan setiap kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita nak ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Maknanya itu poin utama dalam kita mentaati perintah Allah SWT. Kita nak terselamat, kita tak nak hanyut. Seperti mana digambarkan oleh Cik Abdullah Osman tadi Ustaz. Satu gambaran cukup baik. Kalau kita naik ke bahtera, kita selamat. Kalau kita tak naik, kita akan lemas, tenggelam dan sebagainya. Tapi Ustaz, tadi Ustaz ada cerita tentang kaum Nabi Lut. Yang mana mereka ni banyak ni Ustaz melakukan kejahilan, kerosakan dan sebagainya. Tiba-tiba Ustaz, Nabi Lut menyampaikan kebenaran. Apa jadi lepas tu Ustaz? Baik, Nabi Lut menyerukan kebaikan, menyeru kebenaran, peringat kepada mereka, tinggalkan hubungan sejenis ini, tinggalkan syirik kepada Allah, tinggalkan perbuatan nak maksiat, noda, mungkar ini, tinggalkan. Tetapi Da'i Aiman, mereka tak nak ikut juga, mereka buat juga. Pada masa yang sama, mereka memperlekehkan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Akhirnya tuan-tuan, apa jadi? Dalam surah Hud ayat 82 hingga ayat 83. Tuan-tuan boleh catat ayat 82 hingga ayat 83. Allah Azza wa Jal menyatakan bagaimanakah pengakhiran umat Nabi Lut ini. Kaum Nabi Lut bagaimana pengakhirannya? Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Allah Subhanahu wa taala menterbalikkan muka bumi, tempat kaum Nabi Lut hidup ini diterbalikkan. Dan pada masa yang sama tuan dan puan, Allah Taala turunkan batu daripada langit, batu yang terbakar daripada langit, menghujani, dilontarkan kepada kaum Nabi Lut tadi. Maknanya kaum terdahulu, para penonton yang dirahmati Allah, apabila berlaku keingkaran kepada Allah, apabila berlaku sesuatu perkara keingkaran kepada Allah, bila disampaikan tazkirah, disampaikan peringatan, mereka tak mahu ikut juga. Allah Ta'ala azab mereka di atas dunia itu lagi. Terus on the spot diberikan setelah disampaikan peringatan. Dah tak mau dengar juga, ambillah hukuman yang maha pedih ini. Tuan dan puan, dalam ayat yang kita baca, ayat nombor 14 tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Maha rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada umat Muhammad kita ni tuan dan puan. Keingkaran, ketelanjuran, penyelewengan yang kita lakukan, dosa maksiat yang kita lakukan, Allah bagi peluang kepada kita untuk kita minta ampun, taubat kepada Allah. Allah tak hukum kita lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah tak hukum kita lagi. Allah bagi peluang kepada kita untuk kembali ke pangkal jalan. Allah sentiasa memberikan peluang kedua kepada kita. Kalau tak mau dengar juga sampai tamat riwayat hidup kita, hukumannya di mana? Di hari akhirat nanti. Jawablah sini Ustaz. Sebab itulah bezanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kasih sayang yang cukup luar biasa kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Orang kata ditangguh lagi, dah buat jahat lagi, Allah tak bagi terus Ustaz Allah tangguhkan lagi. Supaya apa? Supaya kita ada ruang untuk bertaubat. Baik Ustaz, kita dah tamat di TV3. Dan para penonton, teruskan kesetiaan anda. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru akan sambung lagi 30 minit di TV9. Terima kasih atas kesetiaan anda. Kembali semula selepas ini, kita berehat seketika. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. Okey, stop lah. Allahu Akbar. Pani. Baik, Alhamdulillah kembali Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sebab kalau biasa sebelum ni ini di antara lagu favourite Ustaz lah kan. Jadi Alhamdulillah kita kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru dalam perbincangan tafsir dan taranum. Kita dah settle lah Ustaz untuk ayat 13 dan ayat 14 banyak membimbing kita berkaitan dengan petunjuk bagaimana perpecahan kita nak kembalikan kesatuan kita di antara kita dan bagaimana kita nak faham bahawa hidayah ini milik Allah lah ya. Yang mana bila mana kita orang kata menginginkan hidayah itu kita bersungguh-sungguh maka hidayah itu Allah akan berikan kepada orang yang sepatutnya. Baik Ustaz, kita nak sambung semula ayat yang ke-15 tapi macam biasa Ustaz ya, para penonton kita nak dengar taranum daripada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal Ustaz. A'udzu syaitanir rajim. Surah Asy-Syura ayat nombor 15. Bismillahirrahmanirrahim. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Sadaqallahul azim. Kerana itu serulah mereka beriman dan tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad dan janganlah mengikut keinginan mereka. Kita berhenti setakat itu dulu dan iman. Saudara rahmati Allah, setelah Allah Azza wa Jalla ayat nombor 13 dan ayat nombor 14 Allah Taala menyampaikan suatu arahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan yang pertama, bersatulah di atas dasar agama syariat Allah. Ya, satu. Dan yang kedua, Allah Taala menyatakan memang menjadi resam orang yang menolak dakwah nabi ini ataupun dakwah para nabi terdahulu. Mereka menolaknya kerana apa? Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Kerana mereka engkar, mereka ego. Karena itulah mereka berat untuk menerima dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu tuan-tuan, ayat nombor 15 ni Allah Taala mengarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya
terus berdakwah. Teruskan dakwah. Teruskan dakwah. Jangan berhenti berdakwah. Ya. Para penonton, inilah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Mereka tak letih ya untuk berdakwah. Kerana itu para penonton rahmati Allah. Ya, kalau kita tengok Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dakwahnya lama. Ya. Berapa tahun Dai Aiman? Oh, dakwah 950 tahun ya. Betul, Ustaz. Sekitar itu. Yang ikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sekitar 80 orang saja. 80 orang. Sekitar itu saja. Allahu Akbar. Cuba bayangkan. Jadi apa yang kita dapat belajar? Yang pertama, Allah berkehendakkan kita buat kerja. Kita buat kerja, terus dakwah. Natijahnya itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi perkara nombor 2. Nombor 1, Allah Taala nak tengok ialah kita buat kerja ataupun tidak. Buat kerja dakwah, usaha dakwah ataupun tidak. Teruskan. Kerana itu, saudara penonton, dalam konteks keluarga kan, kita sebagai seorang isteri, mungkin kita sebut sekali, suami tak dengar lagi. Betul. Jangan berhenti. Jangan putus asa. Jangan putus Okey. asa. Mungkin suami tak ikut lagi minggu ni. Mungkin minggu depan dia ikut. Sebab Ustaz kata tadi ego. Jadi jangan berhenti. Mungkin begitu juga pesanan kita kepada anak-anak. Ya, mungkin anak-anak tak dengar lagi. Ya. Kan anak-anak susah nak ikut. Jangan berhenti. Kita sebagai ibu dan ayah terus sampaikan nasihat. Terus sampaikan pesanan yang baik-baik kepada anak-anak kita. Kerana itu tuan-tuan, Nabi SAW sentiasa menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Saya teringat satu riwayat daripada Ibn Hibban. Ya. Sahabat Nabi yang bernama Abu Shuraih. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia minta tolong kepada Nabi untuk tunjukkan apakah amalan-amalan yang dia boleh lakukan untuk dia masuk syurga. Para sahabat Nabi ni, para penonton, mereka suka sangat bila jumpa Nabi, mereka tanya soalan. Mereka tanya soalan, mereka nak dapat bimbingan. Ya. Okey, Nabi beri jawapan kepada Abu Shuraih 3 perkara. Yang pertama, kata Nabi, perelokkan ucapan. Cakap elok-elok. Ya. Jangan sakiti hati orang lain. Sekarang ini zaman pandemik COVID-19, tuan-tuan, kita kena jaga tutur kata kita. Termasuklah apa yang kita catatkan di Facebook, di IG. Ya. Kerana apa? Hari ini ramai yang terkesan, ya, ramai yang berada dalam keadaan duka cita, ramai yang berada dalam keadaan resah, gelisah, bimbang dan seumpamanya. Kata-kata kita inilah yang akan memberikan penguat semangat kepada sahabat-sahabat ini. Jadi perelokkan ucapan. Suami cakap elok-elok dengan isteri. Kalau ada benda yang tak kena, cakap elok-elok. Jangan maki, jangan hina isteri, jangan. Begitu juga isteri, ya, kalau nak tegur suami, tegur elok-elok, ya. Volume suara tu jangan Rendah sikit. rendah sikit. Terjaga laki kat sebelah. Rumah sebelah saya terjaga. Rumah sebelah kan. Allahu Akbar. Rumah sebelah dengar kita bertengkar suami isteri. Orang sebelah rumah pun, jiran sebelah pun berfikir, dua-dua bercakap, siapa dengar ni? Jadi perelokkan ucapan, itu yang pertama. Yang kedua, sebarkan salam. Ya Allah, Nabi ajarkan benda yang sangat simple, benda yang sangat bagi kita kecil kita nampak, tapi besar pada maknanya. Beri salam ya kepada orang yang kita kenal dan orang yang kita tak kenal. Kerana salam ini ialah ucapan ataupun doa. Jadi ia memberikan pahala kepada kita. Salam. Yang ketiga, berilah makanan. Berilah makanan. Ini 3 amalan yang Nabi pesankan kepada Abu Shuraih. Buat 3 benda ni, masuk syurga. Para penonton, saya teringat satu kisah Rabi' Al-Khuthaim. Rabi' Al-Khuthaim ini, dia pada satu hari, Dai Aiman, dia teringin nak makan ayam bakar. Ya, ayam bakar, grill chicken kot. Mana? Ayam bakar. Sedap. Jadi apa yang berlaku, dia belilah ayam di pasar kan. Dia bawa balik rumah, dia minta tolong isterinya masakkan ayam bakar ni lah. Baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Lepas isterinya masak ayam bakar ni dah siap pun semua letak atas meja, tiba-tiba Rabi' kata, minta maaf lah sayang, abang tak nak makan lah. Alamak. Aduh, kalau masak penat ni. Masak penat. Kalau isteri kita lah Dai Aiman. Kalau kita buat macam tu, dia marah tak kat kita? Balik kuali Ustaz. Balik kuali. Marah dia kan? Okey. Baik, para penonton, apa yang berlaku? Isterinya bertanyalah kepada Rabi', kenapa abang? Okey. Rabi' memberikan justifikasi. Rabi' kata,
kalau saya yang makan, kalau kita yang makan ayam bakar ni, bila masuk dalam mulut, masuk dalam perut, akhirnya ketandas juga. Sebab kita dah selalu makan dah. Tetapi abang rasa abang nak bagilah hadiah makanan ini, ayam bakar ni, kepada jiran sebelah rumah kita, anak yatim yang tentu sekali menu yang sedap begini jarang dia makan. Jarang mereka makan. Jadi bila jarang makan menu yang lazat seperti ini, bila masuk dalam mulut itu mereka menikmati. Mereka menghargai. Sedap kan? Sedap. Jadi Rabi' kata tentu sekalilah bila kita sedekah kepada orang fakir, anak yatim di sebelah rumah kita ini, dia jadi pahala kepada kita. Jadi kerana itu tuan dan puan, isteri Rabi' tadi dia pun menerima faham justifikasi yang Rabi' berikan kepada dia. Tambah pula zaman sekarang ni Ustaz. Zaman sekarang. Jadi maknanya semangat hadis ini para penonton kita nak bawa dalam hidup kita sekarang ini ialah marilah kita membantu orang yang sedang berada dalam kelaparan sekarang ini. Pagi ini para penonton, 8.13 pagi, kita mungkin berfikir nak makan menu apa. Nasi kerabu, nasi dagang, apa lagi? Nasi daging, nasi lemak. Kita nak makan menu apa. Tetapi orang yang tak ada benda nak makan pagi ni, tak ada makanan, mereka fikir nak makan apa. Para penonton rahmati Allah, RM5 yang kita berikan kepada orang yang susah, pada mata kita nampak kecil RM5. Betul. Tetapi orang yang susah, RM5 itu besar jumlah bagi mereka. Mereka dapat makan sekeluarga. Jadi jangan berhenti membantu orang fakir dan miskin, kerana inilah salah satu pintu kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini pentingnya kita sebagai jiran, kita tengok jiran sebelah, makan ke tidak ni, ini tanggungjawab kita sebagai seorang jiran. Baik, kita berehat seketika Ustaz. Ya. Baik, para penonton, teruskan kesetiaan anda selepas ini ayat terakhir. Ayat yang ke-16 kita akan hurai, kita akan mentadabbur ayat ini, mudah-mudahan menjadikan kita mukmin yang berjaya. Kita berehat seketika, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Ada masa gembira bersama, ada waktu terguris bersama. Kita ibarat jemari yang 5, melengkapi walaupun berbeza. Alhamdulillah, kembali dalam tanda Ustaz. Baik, lagu ni single terbaru daripada Al-Fadhil Ustaz. Baik, para penonton yang belum dengar lagi lagu ni, boleh buka YouTube, boleh type Jemari 5, betul Ustaz? Betul. Tapi kenapa jari ni menjadi satu, orang kata apa, kayu ukur kepada adik-beradik ni Ustaz? Kenapa 5 ni Ustaz? Kita berbeza kan? Berbeza. Jari kita pun sama tinggi, tak sama tinggi dan tak sama rendah kan? Betul. Jadi setiap kita berbeza, yang paling penting ialah kita melengkapi, saling melengkapi. Jangan kita saling mencabar ataupun kita saling bermusuhan, jangan. Lengkap melengkapi. Baik, orang kata berkaitan sungguh dengan topik kita pada hari ini. Jangan berpecah dan kita bersatu padu walaupun kita tak sama, betul Ustaz? Betul. Baik, kita nak pergi kepada ayat yang terakhir. Tadi saya suruh Ustaz nyanyi. Ustaz yang suruh saya nyanyi tau. Okey, baik. Ayat yang ke-16 Ustaz. Sebagai pembalasan kepada orang-orang yang tak nak ikut agama ni Ustaz. Tapi sebelum tu macam biasalah Ustaz, kita nak dengar taranum dulu. Tafadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidah
والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, ayat ini para penonton yang dirahmati Allah, dia ada kaitan dengan ayat yang sebelum tadi, ayat nombor 15. Baik, para penonton, ayat nombor 15 tadi, kita patah balik sekejap. Allah Ta'ala memerintahkan baginda Rasulullah untuk terus berdakwah. Ya. Dan Allah Ta'ala sebut, wastaqim kama umirta. Istiqamah. Dakwah dan istiqamah. Para penonton, tentu dalam perbincangan tafsir kita, sebelum-sebelum ini, para asatizah memperingatkan kita, ada satu ayat yang telah mengubankan rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ayat perintah supaya beristiqamah. Jadi istiqamah Allah Taala pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan diikut hawa nafsu mereka. Baik, hawa nafsu kita ni ada 3 kan? Nafsu ammaratu bisu. Nafsu ammaratu bisu inilah nafsu yang mendorong kita melakukan kejahatan. Yang kedua, nafsu lawamah. Rasa penyesalan, keinsafan, mendorong kita minta ampun kepada Allah setelah kita melakukan kesalahan. Dan yang ketiga, nafsu mutmainnah. Ketenangan. Jadi, nafsu kita ni tuan-tuan dan puan rahmati Allah, apakah salah? Tak salah. Tetapi mestilah dikendalikan dengan betul. Nafsu makan. Kita ada nafsu makan. Kan? Seronok kepada makanan, minat. Kan? Jadi, bagaimana nak mengurus hawa nafsu makan itu? Kendalikan dengan betul, jangan sampai berlebih-lebihan, jangan sampai membazir dan jangan sampai membahayakan kesihatan kita. Jadi itu contohnya. Baik, Ustaz. Sahabat kita ada nak tanya satu soalan. Masya-Allah. Orang kata berkaitan dengan ayat yang ke-16 juga ni, Ustaz. Ya. Adakah ayat ini termasuk orang-orang yang sudah dilahirkan Islam dan sudah dididik dengan Islam, tetapi apabila berhadapan dengan suatu perkara, mereka membantah syariat dan menolak jalan agama Allah? Adakah mereka ini tergolong di kalangan orang-orang yang tidak mendapat hidayah dan petunjuk kerana kemurkaan Allah SWT kepada mereka? Orang-orang yang tertutup pintu hatinya dari melakukan amal soleh. Adakah ini juga tanda azab dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Mas Ripah Nur Jama'in. Islam dah, Ustaz. Ya. Tapi hatinya tertutup daripada menerima hidayah. Adakah ini merupakan azab dari Allah? Baik, terima kasih Puan Masifah. Kalau kita tengok ayat nombor 16 di dalam surah Asy-Syura yang kita baca ini, ayat ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan ayat ini ialah khusus kepada perangai orang Yahudi. Okey. Ya, perangai orang Yahudi yang mana mereka memang suka berdebat, mereka suka berbantah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mematahkan hujah mereka. Yeah. Rasulullah mematahkan hujah mereka, tetapi mereka tetap tak puas hati. Mereka sengaja mencari poin-poin untuk sengaja berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya apa Allah Taala kata, walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alaihim ghadab wa lahum 'adzabun syadid. Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, bantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah dan mereka mendapat azab yang sangat keras. Dahlah mereka bantah, mereka tak nak ikut pula. Mereka menentang pula ajaran agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu tuan-tuan dan puan, dalam surah Al-Kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun, dan sehingga ayat yang terakhir itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Baik, Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala ketika memberikan huraian kepada ayat ini para penonton, beliau menyatakan ayat ini membawa maksud kita orang beriman, kita berlepas diri daripada kesyirikan mereka. Kita berlepas diri. Maknanya kita tidak bersekongkol dengan kesyirikan mereka itu. Setelah kita memberikan peringatan, tazkirah, inzar dan sebagainya,
mereka tak nak ikut juga. Jadi kita berlepas diri. Dan ayat sebelum tadi kita kata walana a'maluna walakum a'malukum tadi kan. Jadi kita ini kita mengikut ajaran yang dipandu oleh wahyu Allah Azza wa Jalla dan apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perbezaan utama kita orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi begitu terasnya. Wallahu a'lam. Jadi maknanya kalau kita lihat di sini Ustaz, bagi tahu dah, ingatkan dah, tapi tak nak ikut juga, terpulanglah. Itu Ustaz lebih kurang Baik, jadi sahabat kita tadi tanya lebih kurang apa yang kita boleh faham ialah kita ni kadang-kadang Ustaz dah Islam dah kan. Kita ni dilahirkan dalam keadaan Islam. Tapi Ustaz, hati kita mungkin dah ditutup daripada menerima hidayah Allah SWT. Mungkin ni satu balasan yang Allah nak berikan kepada kita di atas muka bumi lagi Ustaz. Kerana itu Dai Aiman menarik perkara yang Dai Aiman angkat ini. Kerana itu para penonton, kita diajarkan supaya berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau bolak-balikkan hati kami setelah engkau telah memberikan hidayah kepada kita. Antara doa lain lagi yang kita selalu baca, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati aku ini ya Allah di atas dasar ketakwaan, dasar ketaatan kepadamu ya Allah. Jadi para penonton rahmati Allah, apabila kita mendapat peluang, contohnya kan, tiba-tiba Dai Aiman kita terdengar tazkirah. Kita terdengar ayat Al-Quran. Kita terdengar peringatan. Bagi kita orang beriman, cepat-cepat tangkap perkara tersebut. Pegang perkara tersebut. Kerana apa? Itu ialah tentunya hidayah daripada Allah. Kerana itu kita minta taufik, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sentiasa di atas landasan iman dan Islam. Wallahu a'lam. Maknanya kita ni dah duduk dalam track yang cantik lah. Orang kata Ustaz betul. Takut orang kata cantik daripada awal, dah sampai umur 60, 70 cantik dah. 75 tu Ustaz keluar track pula. Na'udzubillah. Itu kita tak nak Ustaz Kita nak biarlah pengakhiran kita yang baik-baik. Ni Ustaz, soalan terakhir. Masya-Allah. Boleh Ustaz kita raikan? Boleh. Alhamdulillah. Kita seronok. Sahabat kita. Nur Hayati Ismail, apakah terjadinya wabak COVID-19 yang kita menjadi pandemik serta bencana alam seluruh dunia adalah salah satu bentuk kemurkaan dan teguran Allah? Bagaimana untuk kita mengambil hikmah darinya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Kak Yat, Bandar Tasik Puteri Rawang. Mungkin sebagai conclusion Ustaz. Silakan. Baik Kak Yat, terima kasih atas soalan. Tentu sekali saudara, bagi kita orang yang beriman, apabila berlaku sahaja wabak, musibah, bencana dan sebagainya, bagi kita orang beriman, kita memandang itu ialah tazkirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jemput kita kembali kepada Allah dengan segera. Apabila Allah timpakan kita ujian, banyakkan bersabar, redha, tawakal. Kerana apa? Setiap kali kita sabar, redha, tawakal, ini baik bagi kita. Kerana itu Nabi SAW menyatakan, sungguh menakjubkan orang beriman itu. Apabila mereka diberikan kebahagiaan, kesenangan, kemewahan, mereka bersyukur kepada Allah. Itu baik bagi mereka. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sama, orang beriman apabila ditimpa, disentuh dengan ujian, keduka citaan, musibah dan sebagainya, mereka bersabar. Dan itu baik bagi mereka. Maknanya dalam kedua-dua keadaan, senang, bahagia, gembira, duka cita, sedih, bimbang, resah, dua-dua keadaan ini ia memberikan kebaikan kepada kita. Dan kerana itu saudara yang rahmati Allah, apabila kita sedang berdepan dengan pandemik sekarang ini, marilah kita pakat-pakat muhasabah diri, kita pakat-pakat perbetulkan diri kita, banyakkan istighfar, banyakkan bersabar, dan tentunya kita sentiasa beri semangat, motivasi kepada insan sekeliling kita. Mudah-mudahan kita dapat bangkit bersama. Kita dapat bangkit bersama kerana ujian yang Allah berikan kepada kita para penonton, Allah sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak
timpakan, tidak bebani ujian itu, melainkan Allah Ta'ala tahu kita mampu untuk berdepan dengan ujian tersebut. Jadi ini ayat motivasi dari Tuhan. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah tahu, hei Zarifi, mu mampu berdepan dengan ujian ini. Kerana itu Allah berikan ujian kepada kita. Jadi para penonton, jangan kita sedih, jangan bimbang, jangan gundah gulana. Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Ini kekuatan kita. Wallah. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran, rasa macam sekejap sangat. Nak lagi? Lah, penonton kita nak lagi Ustaz. Esok lah. Esok. Okey. Esok kita akan bersama lagi. Dan Ustaz, mungkin sebelum kita tamatkan siaran, Ustaz boleh memimpin doa kita Ustaz? Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, pada keberkatan pagi Jumaat ini, ya Allah, kami memohon kepadamu, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan Engkau kasihkanlah ibu bapa kami, ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami semenjak kami kecil lagi, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa turhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak rahmati kami, sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, kami akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, habis dah Ustaz ya. Esok kita sambung lagi. Sebab penonton kita nak lagi dengar ayat suci Quran, dan esok kita sambung ayat ke-17 sehingga ke-20. Para penonton jangan ke mana-mana. Esok kita bertemu kembali bersama dengan saya dan juga Al-Fadil Ustaz Zarifi Muhammad. Kita jumpa esok saya. Insya-Allah, mudah panjang umur, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para penonton. Saya Dayai Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalam.